Kemajuan perhubungan sesebuah negara banyak menyumbang kepada kemajuan ekonomi sesuatu kawasan. Negara kita merupakan salah sebuah negara di Asia yang mempunyai jaringan pengangkutan jalan terbaik, termasuklah jalan kereta api. Pengangkutan jalan kereta api di negara kita telah banyak mengalami perubahannya. Tujuan utama jalan kereta api dibina pada mulanya ialah untuk menghubungkan kawasan perlombongan di Larut dengan pelabuhan iaitu Port Vell. Perkembangan perusahaan biji timah membawa kepada perkembangan pengangkutan kereta api di Tanah Melayu pada akhir kurun ke-19. Pembinaan jalan kereta api bertujuan untuk mempercepatkan pengangkutan biji timah dari kawasan perlombongan ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai. Kalau dulu kereta api dilarikan adalah tujuan untuk komersial, mengangkut barang-barang keperluan seperti biji timah, makanan, getah, balak, sinen. Tapi sekarang yang lebih utamakan adalah untuk perkhidmatan membawa penumpang. Di mana kalau kita tahu sekarang jalan raya pun dah mula sesak kan. Jadi orang ramai menggunakan perkhidmatan kereta api sama ada di kawasan Lembah Kelang atau ke utara, selatan dan ke pantai timur. Bermula pada 1 Jun 1885, jalan kereta api yang pertama sepanjang 8.25 batu menghubungkan Taiping dengan Port Vell yang dahulunya dikenali sebagai Kuala Sepetang dibuka dengan rasminya oleh Sir Hugh Low, Presiden British Perak yang kedua ketika itu. Pembinaan jalan kereta api yang pertama ini bermula pada tahun 1882 dan seluruh pembiayaan pembinaan berjumlah £7,000 ditanggung oleh Kerajaan Negeri Perak. Pembinaan jalan kereta api ini bertujuan menghubungkan antara kawasan perlombongan di Larut dengan pelabuhan terdekat iaitu Port Vell. Pergerakan menjadi lebih efisien dengan terbinanya landasan kereta api tersebut. Pembinaan landasan ini menjadikan stesen kereta api Taiping sebagai stesen pertama di negara ini. Pembinaan landasan kereta api di Selangor bermula pada akhir 1883 dan Frank Swettenham merupakan residen ketika itu. Pembinaan ini bertujuan bagi menggalakkan kemajuan Klang. Bermula dengan kawasan-kawasan baru dibuka, stesen kereta api di Kuala Lumpur yang pertama dibina pada tahun 1892 bagi membolehkan kegiatan ekonomi seperti perlombongan dan penanaman getah dijalankan. Pembentukan Persekutuan Tanah Melayu memberi impak kepada pembinaan jalan kereta api antara negeri-negeri. Syarikat swasta juga memainkan peranan yang penting dalam pembinaan jalan kereta api di Tanah Melayu. Pada tahun 1913, landasan kereta api yang menghubungkan Padang Besar di negeri Perlis ke Singapura telah berjaya disiapkan, manakala untuk sektor pantai timur, landasan yang menghubungkan Gemas di negeri Sembilan, ke Tumpat di negeri Kelantan hingga ke Hat Yai di Thailand telah siap sepenuhnya pada tahun 1930. Menjelang tahun 1941, satu sistem jalan kereta api yang lengkap telah siap dibina. Pembinaan Tambak Johor membolehkan jaringan kereta api dihubungkan antara Tanah Melayu dan Singapura melalui Selat Tebrau. Pada asalnya, perkhidmatan kereta api di Tanah Melayu adalah tertakluk di bawah pentadbiran kerajaan negeri masing-masing. Namun, senario tersebut berubah apabila kerajaan kolonial British yang memerintah Tanah Melayu pada ketika itu mengambil keputusan menyatukan kesemua perkhidmatan tersebut dengan mengaplikasikan Malayan Railway Ordinance atau Ordinan Kereta Api Tanah Melayu pada tahun 1948. Di bawah ordinan tersebut, kesemua perkhidmatan kereta api di Tanah Melayu berada di bawah satu pentadbiran, dikenali sebagai Federated Malayan State Railway atau FMSR atau Kereta Api Negeri-Negeri Melayu Bersekutu.
Nama FMSR telah diubah kepada Malayan Railway atau Kereta Api Tanah Melayu pada 1948. Setelah ianya diswastakan, nama tersebut ditukar kepada Kereta Api Tanah Melayu Berhad atau KTM Berhad dan kekal sehingga kini. Kereta Api Tanah Melayu diswastakan pada 1 Ogos 1952. Perkhidmatan KTM Berhad adalah tertakluk di bawah Akta Kereta Api 1991. KTM Berhad telah beroperasi sebagai organisasi sektor swasta yang bertanggungjawab terhadap operasi dan pendapatannya. Sepanjang 121 tahun KTM Berhad melakar sejarah, organisasi ini telah melalui pelbagai perubahan yang menakjubkan. Daripada lokomotif wap pertama pada tahun 1885 dan kemudiannya menggunakan enjin diesel pada 1958. Kemuncaknya adalah apabila perkhidmatan kereta api elektrik pertama di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1995 dikenali sebagai KTM Commuter. Dengan mengguna pakai saiz metal gauge 1000mm di sepanjang 2262 km rangkaiannya, KTM Berhad menyediakan perkhidmatan meliputi hampir keseluruhan semenanjung Malaysia. Stesen-stesen kereta api di Malaysia. Malaysia mempunyai landasan kereta api kira-kira 1,791 km. Kira-kira 1,665 km daripadanya terdapat di semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia mempunyai dua sistem landasan kereta api utama, iaitu dari Padang Besar ke Johor Bahru dan menganjur ke Singapura melalui Tambak Johor. Dari Kuala Lumpur ke Gemas, Gerantut, Gua Musang dan Tumpat di pantai timur dan bersambung ke Sungai Golok di negara Thai sepanjang 526 km. Gemas ialah stesen persimpangan landasan kereta api antara pantai barat dan pantai timur semenanjung Malaysia. Kegiatan perlombongan bijih timah dan penanaman getah telah menyebabkan perkembangan awal perkhidmatan kereta api. Semenjak pengkorporatan KTMB, program pemodenan rancak dijalankan. Kerja penaik tarafan laluan masih dijalankan. KTM dijangka menyediakan perkhidmatan antarabandar yang lebih kerap pada kelajuan 160 km sejam. Selain lebuh raya, pengangkutan rel turut dinaik taraf dan dimodenkan untuk melengkapkan lagi sistem pengangkutan negara. Ibu kota, aku telah